Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Xiaomi mereka dah bawa masuk 4 TV secara rasmi dekat Malaysia. Anda boleh kat dalam pasar Malaysia ni anda boleh dapat Xiaomi Mi TV P1 32 inci, kemudian sedia 43 inci, kemudian 55 inci dan yang terakhir Xiaomi TV Q1 75 inci. Yang ni yang paling mahal lah, harganya RM7,999. TV yang tiba dekat office kami ni ialah TV yang paling besar dan yang paling berat, iaitu Q1 75 inci. Nak tahu apa yang best pasal TV ni? Anda kenalah tonton. Tidak banyak yang boleh saya cakap tentang rupa fizikal TV ni selain ia selari dengan TV model yang ada dalam pasaran ni. Anda boleh nampak yang dia punya bingkai dia nipis kecuali dekat bahagian dagu dia. Untuk biasalah kat bahagian dagu lah tempatkan bermacam-macam perkakasan elektronik. Contohnya dia punya motherboard, lepas tu dia punya speaker. Yang saya kurang sikit dia punya kaki lah. Dekat bahagian kaki ni yang besar tu ada satu besi melintang pula tiba-tiba. Kalau besi tu tak ada, saya boleh letak satu unit soundbar kat bahagian bawah untuk sistem audio yang lebih baik. Tapi kat sini ada kaki, susah sikit lah kalau saya nak dirikan. Kalau saya memang tak gunakan lah kaki ni. Saya akan gantung TV ni dekat bahagian dinding. Gunakan VESA mount. Jadi punya ukuran dia 300mm daripada lubang atas ke lubang bawah. Kiri ke kanan, dia punya jarak dia 400mm. Lagi dekat bahagian belakang, anda akan jumpa sejumlah port I/O yang boleh anda gunakan. Yang pertama, anda ada 3 port HDMI. Kemudian 2 port USB 2.0. Kemudian untuk audio, anda ada jack audio 3.5mm. Kemudian ada satu lagi optical. Kemudian untuk anda layan kandungan TV digital, ada satu lubang untuk anda masukkan antena. Dan kalau anda ada sistem audio atau video yang lama, ada satu port AV untuk boleh anda gunakan. Dan yang terakhir, kalau anda tak nak gunakan sambungan Wi-Fi dan anda nak sambungan yang lebih reliable, anda boleh gunakan port Ethernet dekat bahagian belakang TV ni juga. Di halaman rasmi Mi TV Q1 75 inci, pengeluarannya mengetengahkan penggunaan panel paparan QLED padanya. Kalau saya bandingkan dengan pesaing-pesaingnya dalam pasaran, contohnya macam Samsung, mereka ada QLED daripada siri Q95, Q65, Q60 dan yang seangkatan dengannya lah. Yang ada model dia start dengan Q ialah QLED. Kemudian ada kat LG, dia tak ada teknologi, bukan tak ada teknologi, dia punya nama dia lain sikit, NanoCell teknologi. Anda adalah produk macam NanoCell 95, NanoCell 86 dan yang seangkatan dengannya. Dekat Sony, kalau anda nampak TV tu ada sokong Triluminous, besar kemungkinan ia adalah daripada jenis QLED. Jadi bila saya tengok pesaing-pesaing ni, saya boleh rasakan yang pengeluar TV ni mahu meletakkan Q1 75 inci ni di dalam kelas-kelas yang premium lah. Sepadanlah dengan harganya RM7,999. Daripada segi kualiti panel, saya rasakan okey je. Ia lebih kepada subjektif. Sebab kalau anda nak tengok perbezaannya pun, anda kena letak satu TV lain dengan TV lain di sebelahnya. Baru anda tengok dia punya perbezaan. Kalau dia seorang je dalam bilik tu, saya rasakan okey je. Yang okeynya dia punya warna dia. Warna dia terang. Lepas tu saya boleh rasakan ia semua jadilah. Lebih penting dia punya viewing angle dia agak luas. Sebab TV yang besar macam 75 inci ni tentulah anda nak tonton ramai-ramai kan. Ada yang duduk kat kiri, ada duduk kat kanan, ada duduk kat belakang sana. Jadi viewing angle tu penting supaya orang yang duduk tepi dengan tengah tu dia punya kualiti gambar yang dia nampak tu hampir sama. Kecerahannya cukup baik. Mana taknya TV ni dia ada cap HDR10 Plus yang menandakan panelnya boleh pergi sehingga kecerahan lebih daripada 1000 nits. Selain daripada QLED, pengeluarannya juga mengiklankan yang TV ini dia sokong 120Hz. Lepas tu ada asterisk lah, dia gunakan teknologi MEMC. Saya tak pastilah berapa refresh rate native untuk panel ni. Sebab kat dalam spec sheet dia tulis 120Hz. Lepas tu dia cakap juga dia sokong MEMC 120Hz. Kalau dah panel je native 120Hz, kenapa perlukan MEMC lagi? MEMC saya nak kongsikan kepada anda ialah akronim kepada Motion Estimation dengan Motion Compensation. Pendek cerita, fungsi ni digunakan oleh pengeluar TV untuk di-upscalekan video yang asalnya refresh rate rendah nampak macam dia daripada refresh rate yang tinggi menggunakan macam-macam helah. Salah satu headline yang digunakan ialah frame interpolation. Pendek cerita, fungsi ni kan dia berikan video yang nampak macam motion dia smooth lah. Contohnya anda ada video 24 bingkai sesaat. Jadi dalam satu timeline tu, satu saat ada 24 bingkai. Jadi sistem ni dia akan estimate daripada satu bingkai ke bingkai lain, dia akan masukkan gambar yang dia agak-agak. Jadi untuk motion tu dia nampak lebih smooth. Tapi saya nampak fungsi ni hanya berguna untuk anda yang tonton kandungan, contohnya kandungan sukan lah.
sebab anda nak rasakan pengalaman seperti anda berada dalam stadium itu sendiri. Selain daripada aksi sukan, saya tak rasakan yang fungsi ini penting. Contohnya kalau saya tonton movie ataupun TV, saya hanya tutupkan fungsi MEMC ni. Sebab saya nak dapat pengalaman sinematik yang ingin disampaikan oleh pengarah video tu. Luar daripada menonton kandungan sukan, saya lebih suka untuk tutup saja fungsi MEMC ni. Sebab contohnya, bila saya tonton movie ataupun filem, saya nak rasakan pengalaman sinematik seperti yang pengarah itu nak sampaikan kepada penonton. Selain daripada menonton kandungan sukan dengan menonton filem ataupun TV, saya juga gunakan TV untuk main game. Fungsi MEMC ni sangatlah tak baik ketika anda main game sebab ia akan masukkan input lag kepada pengalaman anda. Sebab apa? Sebab bila anda tekan butang pada anda punya alat kawalan, ia akan hantar isyarat kepada konsol permainan. Kat situ ada input lag. Kemudian daripada konsol permainan kepada TV, ada input lag. Daripada TV kepada anda pula, ada lagi satu input lag sebab ia perlu proseskan dia punya data image sebelum dipersembahkan kepada anda. So ada 3 input lag yang terhasil bila anda main permainan game. Jadi apa kesannya? Kesannya bila anda tekan butang pada alat kawalan, dia punya feedback dekat atas paparan tu akan mengambil sedikit masa. Kalau tak percaya, anda cuba. Kalau anda yang ada TV pintar tu, anda carilah fungsi macam game mode, anda bezakan game mode on dengan game mode off. Ada beza tak dia punya input lag? Jadi pada saya 120Hz MEMC ni tak adalah penting dan ia sama sekali tidak akan menarik saya untuk membeli TV ni walaupun ia diiklankan besar-besar dekat dia punya product page. Mi TV Q1 75 inch ni dia menjalankan sistem operasi Android TV 10. Dekat atas papan utamanya, ia ada chip MediaTek 9611 dengan RAM sebesar 2GB dan storage sebesar 32GB. Jadi, pengalaman menggunakan Android TV pada TV ni tak adalah beza sangat dengan apa yang anda dapat daripada yang jenis external macam anda beli box ataupun yang stick tu. Cumanya kelebihan menggunakan TV yang sudah ada Android box ni, anda jimat satu soket lah. Anda cuma perlukan satu plug point untuk anda nikmati Android TV pada TV. Kalau anda ada TV pintar yang biasa, anda kena beli TV pintar. Kemudian Android box secara berasingan. Jadi anda kena ada 2 plug point di rumah anda. Itu kelebihan untuk jangka masa yang pendek. Untuk jangka masa yang panjang, saya dapat rasakan ia ada kekurangannya yang tersendiri. Macam biasalah, telefon Android, dia akan obsolete lah dalam masa yang singkat. Jadi bila dah obsolete, takkan anda nak naik taraf hardware dengan anda buka TV tu. Sudah tentulah anda kena beli TV yang lain. Jadi solusi yang saya lebih gemak adalah beli Android TV secara eksternal. Beli yang jenis stick tu, anda cucut kat bahagian belakang dan gunakan saja port USB 2.0 kat bahagian belakang tu untuk kuasakan Android stick tu. Sebab kebanyakan Android stick kat luar sana cuma perlukan kuasa 5V 1A saja. Tak perlu anda sediakan satu lagi plug point tambahan dekat ruang tamu anda. Dan bila dah obsolete, beli saja yang lebih baru. Terus kalau kotak, macam biasalah, sebab dia Android TV rasmi, anda boleh nikmati segala-gala manfaat daripada Android TV yang rasmi. Contohnya, anda boleh tonton Netflix dan platform-platform penstreaman lain pada resolusi yang paling tinggi. Cumanya saya sedikit tak puas hati dengan ciri Android TV ni. Bukan setakat dekat Mi TV ni, dekat semua Android TV. Semasa saya menonton TV, dekat TV remote tu, dia tak ada butang menu tau. Butang setting pun tak ada. Jadi untuk pergi ke setting, anda kena tekan butang home, kemudian tekan butang gear, kat situ barulah ada halaman setting. Dekat halaman setting tu barulah anda boleh pergi ke bahagian setting picture, kemudian anda boleh ubah brightness, contrast, segala macam tint tu lah. Masalahnya, dekat TV-TV moden yang lain, waktu anda tonton tu, anda tekan butang setting, dia akan keluar interface kat mana-mana lah, bahagian bawah ke, kiri, kanan, atas ke kan, tanpa anda meninggalkan kandungan yang anda sedang tengok. Jadi bila anda tukar contohnya brightness, contrast ataupun warna, saturation, anda boleh nampak terus kat situ. Berbanding anda kena pergi home, lepas tu anda ubah, anda tak boleh tengok secara terus. Nampak tak kekurangannya dekat sini? Sekejap. Nampaknya ada sedikit ralat pada maklumat yang saya kongsikan kepada anda sebentar tadi. Rupanya butang yang saya tercari-cari selama ni ada atas remote kawalan Mi TV Q1 75 inch ni. Dan butang tersebut ditemui oleh rakan saya Marcus. Dekat TV lain kan, nama butang ni selalunya dibagi nama menu ataupun setting. Tapi dekat alat kawalan Mi TV Q1 75 inch ni, nama dia adalah set. Dengan butang ni lah saya boleh ubah tetapan kepada Mi TV Q1 ni tanpa perlu keluar kepada home. Jadi, saya boleh tukar tetapan seperti brightness, contrast dan juga warna dan lihat kesannya secara terus dekat atas panel paparan. Okey, teruskan dengan video yang selebihnya. Kemudian saya nak komplain dia punya sistem audio dia tak separas dengan harga RM7,999. Kekurangan paling ketara, dia punya kaki itulah yang saya sebutkan dekat awal video tadi.
dia ada besi melintang kat bahagian bawah. Dia punya kekurangan dia, bila speaker tu tembak ke bahagian bawah, dia akan pantulkan balik ke bahagian belakang. Jadi bunyi tu tak sampai ke telinga anda. Jadi dia punya solution dia hanyalah dengan gantungkan TV ni pada dinding. Ataupun guna saja sistem audio yang jenis berdiri tu ataupun bookshelf tu kat kiri kanan. Sebab kat bahagian bawah dah mana boleh letak soundbar lagi. Kualiti bunyi ni saya rasakan agak muffled lah. Dia punya bass dia terlalu dalam. Lepas tu dia punya treble dia kurang. Contohnya kalau anda tengok kandungan video yang ada dialog, sukar untuk anda dengar dia punya patah-patah dialog yang dicakapkan tu. Harga untuk Mi TV Q1 75 inci ni, macam yang saya sebut dekat awal video tadi, RM7,999. Jom kita tengok apa yang pesaing tawarkan. Jenama macam Haier, mereka ada tawarkan TV 75 inci. Harga dia kurang daripada RM5,000. Cumanya ia bukanlah QLED, LCD saja kot. Untuk RM7,999 pula, anda boleh dapat Samsung sebesar 82 inci. Dekat Sony pula, untuk RM8,299, beza lebih kurang RM300, anda dapat TV dengan MEMC yang boleh pergi sehingga 200Hz. Kemudian dekat LG Nano, mereka juga ada TV 75 inci, harga RM7,999. Kalau tawaran daripada pesaing yang lebih senior dengan nama yang lebih besar, tak jauh sangat beza dengan Xiaomi, kenapa saya perlu pertimbangkan Xiaomi untuk saya punya TV di ruang tamu? Saya lebih berharap yang Xiaomi ni dia akan ambil langkah seperti sewaktu mereka hasilkan flagship dulu. Macam flagship killer pada harga yang lebih rendah daripada pesaing. Tapi sekarang harganya lebih kurang saja. Kalau saya nak paparan yang ada 4K, kemudian dia punya refresh rate dia 120Hz native, untuk saya mainkan dengan konsol permainan generasi baru macam Xbox dengan PlayStation 5 tu, saya cari saja TV yang memang betul-betul ada kepayaan tu. Contohnya LG C1. Tapi harganya memang pisang lah. Mungkin saya berkorban sikit daripada segi saiz. Daripada 75 inci pergi kepada 48 inci. Dapatkan juga model LG C1, tapi 48 inci harganya RM5,299. Ataupun dekat Philips, mereka juga ada panel paparan yang support 4K 120Hz secara native, iaitu monitor Philips Momentum. Harga pun lebih kurang sama. Jadi, apakah pendapat anda tentang Mi TV Q1 75 inci ni? Adakah harganya berbaloi berbanding dengan pesaingnya? Saya nak dengar anda punya pendapat dalam ruangan komen nanti. Yang biasa, kalau anda sukakan video ni, kongsi dengan kawan-kawan anda. Ikuti juga kami selain dekat YouTube, kami juga ada di Facebook, Twitter, Instagram, dekat TikTok pun ada. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.